kaedah pertolongan cemas yang sangat baik untuk kita gunakan untuk membantu, menolong rakan-rakan kita, individu tertentu dalam keluarga kita atau dalam kampung kita atau di mana-mana saja. Bila ada seseorang yang telah kerasukan, biasanya masyarakat akan merasa cemas. Selain dia cemas, ada yang takut. Sebenarnya kalau kita mengetahui kaedah-kaedah pertolongan cemasnya yang asas, kita tidak akan merasa takut. Kerana biasanya mereka yang tahu kaedah pertolongan cemas ini yang sangat berkesan, ditakuti oleh syaitan dan jin yang ada dalam tubuh seseorang. Jin dan syaitan yang ada tubuh seseorang itu biasanya sedikit sebanyak dia merasa orang yang di depannya itu berkebolehan mempunyai kekuatan rohani atau tidak. Kalau sekiranya seorang itu mempunyai kekuatan rohani, mengahli ibadat, ahli zikir, baca Quran, kita dekat saja pun jin dan syaitan dalam tubuh seorang itu akan merasa takut dan cemas. Tapi biasanya manusia yang takut dan cemas. Ini naklah kita sedari. Sebenarnya kaedah terlalu banyak. Cuma salah satu kaedah yang sangat berkesan, katalah yang biasa jin dan syaitan yang biasa menyerang, menimbulkan berbagai penyakit, antaranya ialah penyakit histeria. Penyakit histeria ini memang disebabkan oleh jin dan syaitan yang telah meresap ke dalam tubuh mangsanya. Tetapi kalau tuan-tuan baca surat perkeliling yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Malaysia, ya, Kementerian Pendidikan, bagian itu sekolah-sekolah asrama penuh, panduan yang diberikan menjelaskan bahawa histeria yang berlaku di sekolah-sekolah, terutamanya sekolah-sekolah asrama penuh, tidak ada disebutkan pun punca jin dan syaitan. Tapi apa yang disenaraikan sebab-sebab itu ialah pertama kerana peraturan disiplin sekolah itu yang terlalu ketat, kerana masalah hubungan sosial antara pelajar di asrama, kerana tekanan pelajaran, kerana kegagalan, kerana macam-macam sebab. Tapi satu pun tidak disebutkan sebab jin dan syaitan. Tapi dalam Islam memanglah jin dan syaitan inilah menyebabkan penyakit histeria. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebenarnya jin dan syaitan bila berada dalam tubuh kita, keadaan jin dan syaitan dalam tubuh kita itu menjadikan jin dan syaitan itu mendedahkan diri dalam bahaya. Sebab kalau kita tahu rahsia dan kedudukan jin dalam tubuh seseorang, maka kita akan gunakan kaedah-kaedah yang boleh membinasakan mereka. Jin dan syaitan ini boleh mati bila dalam tubuh seseorang. Maka kita kalau tahu kaedah macam mana nak membinasakan jin dan syaitan dalam tubuh itu, sebenarnya kaedah yang kita ketahui itu kita bila gunakan, maka jin dan syaitan ini akan terdedah kepada bahaya besar. Salah satu kaedah yang digunakan oleh Rasulullah ialah ditepuk dengan tangan bahagian-bahagian tertentu, iaitu badan pesakit tadi yang diserang histeria, atau dipukul dengan sesuatu. Kalau kita baca kitab-kitab tentang perubatan Nabi, sekurang-kurangnya ada tiga versi kitab perubatan Nabi. Yang pertama dikarang oleh Ibnu Qayyim Jauziyah, Tibbun Nabawi, tajuknya sama saja. Yang kedua dikarang oleh Imam Syuuti, dan yang ketiganya dikarang oleh seorang ahli hadis, Abu Nu'aim Al-Isbihani. Kalau kita baca kitab-kitab ini, tuan-tuan, kitab-kitab lama yang sudah beratus tahun, kita temui para ulama memang menggunakan
kaedah yang telah digunakan oleh Rasulullah, iaitu pukulan, tepukan, dan juga menggosokkan bahan-bahan tertentu. Apabila jin berada di dalam tubuh kita, tuan-tuan, antara kawasan tubuh, bahagian tubuh manusia yang diserapi oleh jin itu ialah di kawasan jari-jari kaki. Dan kita boleh tolong orang yang diserang penyakit histeria ni dengan menggunakan 4 batang pensel kayu atau mana-mana ranting sebesar pensel kayu itu, atau kecil sedikit seperti waya hitam yang besar. 4 batang masukkan ke celah-celah jari kaki sebelah kanan. Kita masukkan saja, belum apa-apa pun, kadang-kadang jin dan syaitan itu sudah keluar. Sebab bila kita masukkan, kita pegang, kita genggam ujung jari kaki sebelah kanan tadi yang sudah dimasukkan 4 batang kayu, 4 batang pensel kayu atau 4 batang apa-apa ranting kayu, akan merasa sakit. Sakitnya itu sampai seperti juga kita dicekik leher. Leher kita kalau dicekik kuat-kuat, tentu kita akan mati. Begitulah. Rupa-rupanya, tuan-tuan, bila kita cepit jari-jari kaki ini, samalah juga kita mencekik leher jin dan syaitan. Macam mana pun kuatnya jin dan syaitan dalam tubuh, dia akan menjadi kesakitan dan dengan sendiri akan segera keluar. Tuan-tuan boleh cuba. Dan kaedah ni telah pun saya gunakan lebih daripada 25 tahun sejak saya bersara tahun 95 sampailah sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, para ulama, para sahabat, antara para sahabat yang menggunakan pukulan ialah Sayyidina Umar. Semasa Sayyidina Umar menjadi khalifah, ketika beliau dikerumuni oleh sekumpulan orang Islam di satu daerah, dalam lawatan beliau ke satu daerah, tiba-tiba ada seorang Islam yang terasuk. Rakan-rakan sekeliling membantu untuk mengeluarkan jin dalam tubuh pesakit ini, tapi tak keluar. Akhirnya Sayyidina Umar minta sebatang tongkat, lalu memukul kepala pesakit ini yang dirasuk oleh syaitan sampai berdarah-darah. Akhirnya jin itu keluar, orang itu sehat sampai berdarah, tuan-tuan. Semasa Imam Ahmad Ibn Hanbal hidup, pernah beliau dipanggil ke istana khalifah, kerana di istana ada pegawai istana yang terasuk syaitan. Imam Ahmad Ibn Hanbal hanya memberikan pegawai yang datang menemui beliau itu kasutnya je. Ialah kasut pada masa itu lah. Entah kasut apa, biasanya kasut pada masa itu dibuat daripada kulit binatang. Imam Ahmad Ibn Hanbal memberikan kasutnya kepada pegawai istana itu dan berpesan kepada pegawai itu, engkau bawa kasut aku ini balik ke istana, engkau ancamkan di depan orang yang terasuk syaitan itu, lalu engkau cakap, engkau ancamkan dengan kata-kata, engkau mestilah keluar. Kalau tak keluar, aku akan pukul dengan selipar ini, dengan kasut ini. Jin di dalam itu segera keluar. Tapi sebelum keluar, syaitan itu berkata, ya, aku keluar. Kalau ini perintah daripada Imam Ahmad Ibn Hanbal, aku keluar, aku takut. Jadi syaitan dalam badan itu takut, sebelum kena pukul dia keluar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi jin dan syaitan di dalam tubuh pegawai istana itu keluar pertama kerana takutkan ketakwaan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Kerana itu dia kata, kalau perintah daripada Imam Ahmad Ibn Hanbal, aku keluar. Aku pun takut kalau kena pukul. Jadi yang kedua, takut dengan pukulan. Tidak lama kemudian Imam Ahmad meninggal. Orang yang terasuk jin tadi, dia dirasuk jin semula. Pegawai itu pergi lagi menemui Imam Ahmad Ibn Hanbal, tapi dapati dah meninggal. Lalu akhirnya seorang murid Imam Ahmad Ibn Hanbal itu pergi ke istana,
untuk membantu mengeluarkan jin dan setan yang meresap kali kedua ini. Murid Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan kaedah yang sama. Jadi memegang kasut Imam Ahmad bin Hanbal, diancamkan kepada jin dan setan dalam tubuh pesakit itu. Tapi jin itu tidak mau keluar. Lalu si murid ni, kenapa kamu tak mau keluar? Dulu kamu boleh keluar. Dulu ada perintah Imam Ahmad bin Hanbal. Engkau ini siapa? Aku tak akan keluar. Akhirnya murid Imam Ahmad bin Hanbal ini pukul di belakang sebelah kiri dan beberapa kawasan di sekeliling tengkuk. Akhirnya jin itu keluar juga. Ini peristiwa ini diabadikan oleh Ibnu Qayyim Jauziyah dalam kitabnya Tibun Nabawi. Tonton boleh baca. Jadi cerita ini walaupun cerita sejarah mengandungi rahsia, sekurang-kurangnya kita tahu seorang perawat atau siapa-siapa saja individu yang mau membantu mengeluarkan jin dan setan dari tubuh, mestilah seorang yang benar-benar mempunyai kekuatan rohani, ketakwaan dan tawakalnya yang sempurna. Contohnya Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kenapa muridnya tidak ditakuti? Tentulah si murid ini tidak seperti gurunya. Tapi bagaimanapun jin itu keluar apabila dipukul. Jadi kombinasi ketakwaan, doa dan bacaan dengan pukulan, inilah kaedah yang sangat baik untuk membantu seseorang yang diserapi oleh jin dan syaitan.